Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-86 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Yang bermaksud dan sebaliknya orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semalam telah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan balasan terhadap golongan yang mengatakan atau yang mengaku bahawa mereka adalah golongan Nasara, yang telah terkesan dengan Al-Quran, terkesan dengan apa yang mereka dengan kebenaran yang mereka dengar daripada Al-Quran, dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Allah membalas mereka dengan balasan syurga yang sangat indah, yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka pada ayat ini pula Allah menyatakan tentang golongan yang enggan, golongan yang berpaling daripada kebenaran yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim, iaitu mereka yang kufur, iaitu mereka yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, yang membuktikan keesaan Allah dan membuktikan kebenaran rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ulaika ashabul jahim, maka mereka itu adalah golongan yang berhak untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah, iaitu yang akan dibakar oleh api neraka yang sangat dahsyat. Maka sehingga ayat ini dapat kita lihat dengan jelas bagaimana ayat-ayat Al-Quran telah memuji golongan yang mengatakan secara jelas bahawa mereka adalah golongan Nasara, kerana mereka adalah golongan yang terkesan dengan Al-Quranul Karim. Lalu terkesan itu atau perasaan hasil daripada terkesan dengan mendengar ayat Quran itu menyebabkan mereka memeluk agama Allah dengan penuh keikhlasan. Lalu Allah memuliakan mereka dengan sebenar-benarnya, dan ini merupakan suatu ketetapan yang ditentukan untuk setiap orang Nasrani yang melaksanakan ataupun yang melakukan perkara yang sama, maka mereka juga akan mendapat balasan yang sama. Adapun golongan yang kufur, golongan yang ingkar, golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka adalah golongan yang dicampakkan Allah ke dalam api neraka, dan mereka kekal di dalam neraka itu yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berpindah kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-87 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, yakni pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman dan seruan itu adalah dalam bentuk disusuli seruan itu dalam bentuk larangan, iaitu Allah melarang mereka daripada mengharamkan perkara-perkara yang baik yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Allah perintahkan mereka untuk menikmati apa jua yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka berupa rezeki yang halal, rezeki yang baik. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Muslimin muslimin dirahmati Allah, pengarang tafsir Al-Manar membuat suatu pemerhatiannya dengan berkata bahawa dalam surah ini Allah memulakan surah ini iaitu suratul Maidah dengan ayat-ayat hukum berkenaan dengan halal, haram dan amal ibadah. Kemudian dibawakan selepas itu perbincangan secara panjang lebar dalam menjelaskan memperihalkan keadaan ahlul kitab. Apakah yang telah mereka nyatakan, apakah tindak tanduk mereka, perbuatan mereka dan sebagainya. Bahkan ia merupakan sesuatu yang sangat terperinci berkenaan dengan ahlul kitab. Dan di dalam penceritaan berkenaan dengan ahlul kitab itu hanya sedikit sahaja yang disentuh berkenaan dengan hukum hakam. Adapun ayat ini dan ayat yang selepasnya seolah-olah suatu peralihan semula kepada ayat-ayat berkenaan dengan halal dan haram yang telah dimulakan atau telah dijelaskan di permulaan surah ini. Apa yang dapat kita perhatikan bahawa ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum ini tidak dikumpulkan dan tidak dijadikan semuanya pada awal surah ini dan sebaliknya ayat-ayat berkenaan dengan ahlul kitab itu dijelaskan secara terperinci selepas itu. Maka yang dapat dilihat daripada susunan ini merujuk kepada hikmah kebijaksanaan Allah dalam mengintegrasikan pelbagai tajuk, pelbagai persoalan dan isu di dalam Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah suatu yang dibaca secara berulang-ulang untuk dibaca ataupun untuk dihayati oleh ummah, untuk diambil pengajaran daripadanya. Al-Quran bukannya suatu kitab atau suatu buku kesenian maupun buku undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan dalam setiap masalah atau setiap persoalan dalam kumpulan-kumpulan makna yang tertentu. Pun begitu, walaupun terdapat kerencaman dalam ayat-ayat yang kita lalui dalam surah Al-Maidah ini, kita dapati betapa susunannya, betapa kesinambungan antara ayat dengan ayat itu memberikan suatu perasaan ataupun memberikan rasa keajaiban betapa hebatnya Al-Quran ini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat bagaimana Allah menyebut tentang golongan Nasara yang dikatakan golongan yang paling hampir hati mereka, paling hampir rasa kasih mereka terhadap orang-orang yang beriman. Dan faktornya ialah kerana dalam kalangan mereka terdapat golongan ulama atau golongan ahli ibadah yang dipanggil sebagai ruhbana. Maka berkemungkinan sahaja ini akan mendatangkan rasa kehebatan bagi orang-orang yang beriman, akan merasa hebat terhadap apa yang dikatakan sebagai kerahiban atau ar-rahbaniyah, yang akan mendatangkan ataupun akan menyebabkan orang beriman menyangka bahawa rahbaniyah ataupun kerahiban itu adalah suatu yang sangat baik, yang menjadi suatu cara dan kaedah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya akan terlaksana dengan menghalang diri atau mengharamkan diri daripada menikmati sesuatu yang baik ataupun at-tayyibat. Lalu Allah menghilangkan sangkaan ini, sangkaan terhadap kebaikan ar-rahbaniyah berbanding ar-rabbaniyah, dengan menyatakan dalam ayat yang sedang kita bicarakan ini, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengharamkan perkara-perkara yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan dapat kita lihat ahli tafsir membawakan beberapa sababun nuzul bagi kedua-dua ayat, itu ayat ini dan ayat selepasnya. Antaranya daripada Imam Tirmidzi dan Ibn Jarir daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala anni idza akaltu al-lahma intashartu lin-nisa wa akhadhatni shahwati faharamtu alayya al-lahm.
Bermaksud seorang lelaki telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sungguhnya aku apabila aku memakan daging, aku akan mendatangi wanita dan aku akan dikuasai oleh syahwatku, maka aku haramkan diriku daripada memakan daging. Lalu Allah turunkan ayat ini yang sedang kita bicarakan bersama. Ibn Jarir At-Tabari juga meriwayatkan daripada Ikrimah. Beliau berkata, terdapat segolongan dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat untuk melakukan kasih dan meninggalkan daging atau meninggalkan makanan daging dan juga wanita. Lalu Allah turunkan ayat ini. Dan daripada Abi Qilabah, beliau berkata, beberapa orang dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meninggalkan keduniaan, ingin meninggalkan wanita dan ingin menjadi rahib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras terhadap mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa lakinni asumu wa uftir wa usalli wa unam wa anam wa ankahu an-nisa faman akhadha bi sunnati fahuwa minni wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni. Nabi juga bersabda yang bermaksud sungguhnya tetapi aku juga berpuasa dan aku berbuka, aku salat dan aku juga tidur dan aku menikahi wanita, maka barang siapa yang melaksanakan sunnahku maka ia tergolong dalam kalanganku, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukanlah ia dalam kalangan umatku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah mulakan ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan hikmah Allah memanggil dengan sifat orang-orang beriman ini ialah untuk menggerakkan perasaan, semangat, keimanan dan akidah di dalam hati-hati mereka, supaya mereka dengan keimanan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diri mereka dengan pangkat orang-orang beriman itu akan menyebabkan mereka bersemangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka apakah maksud di sebalik larangan Allah dalam ayat ini? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.